Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok diesel cycle, soalan yang berkaitan dengan diesel cycle. Jadi a diesel engine has an inlet temperature and pressure of 15 darjah Celsius and 1 bar respectively. 15 darjah Celsius dengan 1 bar. Itu adalah dia punya masukan. Kemudian dia ada compression ratio 12:1 dan juga maximal cycle temperature ialah 110 darjah Celsius. So itu dia punya maklumat yang diberi dan dia suruh calculate air standard thermal efficiency based on the diesel cycle. Baik, ini maklumat yang kita dapat keluarkan daripada soalan tadi. So given data T1 dia kata 15 darjah Celsius, jadi kita tambah 273 untuk convert kepada Kelvin, kita dapat 288 Kelvin. Dan maklumat yang kedua dia kata maximum pressure dia punya temperature adalah T3 110 darjah Celsius. So kita tambah 273 untuk jadikan Kelvin 1373 Kelvin dan RV diberi adalah 12 ni lah kepada 1. So itu assumption yang kat bawah tu kamu boleh baca lah assumption yang kita buat. Berdasarkan daripada maklumat, kita masukkan dia ke dalam kita punya diesel cycle. Jadi kalau kamu tengok dekat 1 P1 1 bar, kemudian P2 adalah sama dengan P3, V1 adalah sama dengan V4, kemudian 1, 2, 3, 4 adalah PVN sama dengan C. So 2/3 adalah bahagian Q in, 4/1 adalah Q out. Okey, untuk selesaikan soalan ni kita buat satu persatu lah. Jadi yang pertama sekali kita tengok, kita buat adalah 1/2 ni lah, iaitu isentropic compression. PVN adalah sama dengan C. Jadi kita boleh gunakan rumus persamaan gas unggul. T2 per T1 adalah sama dengan V1 per V2 adiabati indeks tolak 1. Jadi kita masukkan maklumat-maklumat yang kita ada. Dalam kes ni kita ada T1. T1 telah diberi. RV tadi kita ada 12. Adiabati indeks 1.4. Jadi dekat situ kita boleh dapatkan T2 lah. Jadi T2 yang kita perolehi adalah sama dengan T2 288 darab dengan 12. 1.4 tolak 1 sama dengan 0.4. Jadi tekan kalkulator, kamu akan dapat 277 Kelvin. Jadi kita ada T1 288, T2 adalah sama dengan 778 Kelvin. Okey, untuk bahagian yang seterusnya kita akan tengok 2/3 iaitu constant pressure process. Constant pressure process di mana kita tahu P2 adalah sama dengan P3. So apabila P2 sama dengan P3, kamu tengok dekat sini ya, P2 sama dengan P3, proses dekat sini kita ada Q in lah. Jadi Q in, so kita nak cari sekarang ialah kita nak cari dia punya cut off ratio dulu. Kita cari cut off ratio dulu. So kalau kamu tengok dekat sini P2 V2, P2 V2 T2 adalah sama dengan P3 V3 T3. Jadi dalam kes ni kita tahu P2 adalah sama dengan P3, jadi kita boleh potong lah. Kita potong P2 dengan P3 ni. Yang tinggal adalah kita naikkan T3 ni ke atas. T3 per dengan T2 adalah sama dengan V2 per dengan V3 per dengan V2. So kita dah ada nilai mana tadi? T3 kita dah tahu, kita ada tadi 1100 tambah 273, kita dapat 1373, kita boleh masukkan nilai. T2 kita ada 288, jadi apabila kita bahagikan 2, kita dapatlah V3 per V2 adalah sama dengan 1.763. So yang ni adalah sebenarnya cut off ratio. So apabila kita dah dapat V3 per V2 ni, so kalau kita tengok dekat sini dia bagi V4 per dengan V3 adalah sama dengan V4 per dengan V2.
V2 per dengan V3. So V4 per V2 ni jarak daripada sini ke sini. Kemudian V2 per V3, yang ni lah kita punya cut off ratio ni. So jarak dia daripada sini. So apa yang berlaku dekat sini ialah kita boleh potong potong sini, kita akan dapat V4 per dengan V3. So V4 per dengan V3 adalah sama dengan 12 darabkan dengan 1 per dengan, kita dah ada dia punya ni tadi, adalah sama dengan 6.8. So V2 per V4 per V2 ni actually adalah sama dengan V1 per V2. So kita tahu yang ni adalah sama dengan RV. So RV sama dengan 12. Jadi kita dah tahu dah V2 per V3 per V2 adalah sama dengan 1.76. So apabila terbalik dia jadi 1.765. So kita boleh dapatlah V4 per V3 adalah sama dengan 6.8. V4 per V3 adalah sama dengan 6.8. Untuk bahagian yang seterusnya, kita tengok T3 per dengan T4 adalah sama dengan V4 per V3 sama dengan apa ni? Adiabatik tolak 1. So tadi kita dah ada T3. Sekarang ni kita boleh cari T4. So sebelum ni tadi kita dah tengok V4 per V3 tadi kita dah dapat nilai dia. Adiabatik index ni kita ada 1.4. Jadi kita masukkan nilai. So yang tadi kita dapat V4 per V3 adalah sama dengan 6.8. So masukkan nilai. Kemudian kita naikkan T ke atas, yang ni turun ke bawah. Dia akan susun balik jadi 1373 bahagikan dengan 6.8. 1 tolak 4 tolak 1 per 4 tolak 1, dia akan dapat 0.4. Jadi apabila kita tekan kalkulator, kita akan dapat T4 adalah sama dengan 638 Kelvin. Okey. Sebenarnya setelah kita buat tadi soalan yang terakhir tadi, kita dah dapat semua T lah, maksud dia T1, T2, T3 dengan T4, di mana T1 adalah sama dengan 288, T2 sama dengan 78, T3 1373 Kelvin dan T4 adalah sama dengan 638 Kelvin. Jadi apa yang seterusnya ialah kita jawablah soalan-soalan yang telah diberikan tadi. Jadi soalan yang pertama ialah heat supply per kilogram air. So berdasarkan daripada gambar rajah, yang kita tukar, kita tahu Qin Qin adalah sama dengan proses daripada 2 kepada 3. Jadi proses tu kita tahu pressure dia constant. Jadi kita akan katakan Cpin adalah sama dengan Cp dalam kes ni Cp T3 tolak dengan T2. Jadi kita masukkan nilai Cp adalah sama dengan 1.005. T3 kita ada 1373, masukkan dalam ni. T2 kita ada 778, masukkan 778. Jadi tekan kalkulator, kita dapatlah 598. Okey, seterusnya kita akan cari Q out. Tadi kita cari Q in, jadi kita cari Q out pula. Jadi kita cari Q out, kita pakai sama juga, kita nak kena tahu T1 sampai T4 juga. So Q out, kalau tengokkan daripada kita punya graf tadi, dia terletak dekat sini lah. So Q in, Q out. Satu Q out 4 kepada 1. Jadi dalam kes ni dia adalah CV dia, V dia ada constant. So kita pakai Q out CV T24 tolak dengan T1. Jadi CV adalah sama dengan 0.718. T4 adalah 638, T1 adalah sama dengan 288. Jadi kita masukkan nilai, kemudian kita tekan kalkulator, kita dapat Q out adalah sama dengan 251 kilojoule per kilogram. Okey, kita balik kepada soalan yang asal, calculate the standard thermal efficiency based on the diesel cycle.
So soalan dia tadi dia nak cari kecekapan terma. So kita dah dapat Q out, kita dah dapat Q in daripada soalan daripada kita yang kita dah cari tadi. So kita masukkan je lah dalam rumus kecekapan terma sama dengan 1 tolak Q out per dengan Q in. Jadi masukkan nilai Q out iaitu 251, kemudian Q in adalah sama dengan 594. Actually tekan kalkulator saja kita akan dapat 0.58. Convertkan kepada persen, kita akan dapat 58%. Jadi itu saja. Sekian. Terima kasih. Selamat mencuba. Kemudian